Seterusnya, penonton, tahukah anda 12 Oktober ini akan dianjurkan Hari Sukan Negara yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negara, dan pasti acara kemuncaknya akan berlangsung di Putrajaya. Pasti pelbagai program-program aktiviti menarik untuk kita membudayakan sukan dalam kalangan rakyat kita. Hari ini kita bersama dengan Encik Abdul Aziz Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada banyak perkara yang ingin kita war-warkan kepada masyarakat berkenaan dengan Hari Sukan Negara ini. Mungkin terlebih dahulu untuk permulaannya kita bercerita sikit berkenaan dengan fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN ini. Okey, terima kasih. Untuk makluman para pendengar, sebenarnya Kementerian Belia dan Sukan kita ada dua agensi untuk menggalakkan rakyat mengamalkan aktiviti sukan. Dan salah satunya adalah Jabatan Belia dan Sukan Negara. Di mana Jabatan Belia Sukan Negara fungsi asasnya adalah untuk menggalakkan rakyat mengamalkan aktiviti-aktiviti gaya hidup yang cergas dan sihat. Dan Majlis Sukan Negara fokus dia adalah untuk sukan prestasi tinggi, iaitu menganjurkan sukan si dan sebagainya. Tetapi Jabatan Belia Sukan Negara adalah untuk menggalakkan belia-belia, tak kiralah semua golongan masyarakat mengamalkan gaya hidup yang cergas dan sihat. Dan fungsi ini sebenarnya memang kita rancang pelbagai program, sama ada program berbentuk di peringkat negeri, peringkat daerah dan sebagainya lah, untuk kita merakyatkan sukan ni kepada seluruh warga Malaysia sebenarnya. Dan antara selain itu juga Jabatan Sukan Negara kita juga menguruskan 60 fasiliti sukan yang boleh digunakan oleh rakyat dengan tempahan yang dengan kadar yang minimal lah, untuk sesuai dengan rakyat berdasarkan lokasi. Kita ada kompleks belia dan sukan negeri, kita ada kompleks rakan muda, dan juga kita ada kompleks sukan komuniti. Dan ini boleh diakses melalui laman web kementerian lah untuk kemudahan rakyat. Ya, okey. Itu antara pengenalan sedikitlah berkenaan fungsi dan peranan yang dimainkan oleh Jabatan Belia dan Sukan. Dan pastinya kita melihat kepada situasi semasa seperti yang Tuan nyatakan tadi, untuk kita merakyatkan sukan ini. Jadi bagaimana dari segi perkembangan budaya sukan dalam kalangan rakyat Malaysia ini? Adakah berada pada paras yang memberangsangkan, Tuan? Okey, kalau kita lihat kepada kajian yang dilaksanakan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia, didapati bahawa skor rakyat yang berbudaya sukan adalah 52% sahaja, dan ini boleh kita anggapkan sebagai tahap yang sederhana lah. Dan kalau kita lihat kajian daripada Kementerian Kesihatan, kajian berkenaan mobiliti kesihatan, didapati bahawa rakyat yang mengamalkan yang tidak aktif bersenam sebenarnya 84%, dan ini kita lihat 1% yang agak tinggi. Sedangkan hasrat kita, kalau boleh kita nak menjadikan Malaysia kita sebagai sebuah negara bersukan, seperti nation. Dengan hasrat kita dapat melahirkan rakyat yang cergas, dan dalam masa yang sama juga kita berhasrat dapat mengurangkan kos kesihatan berkaitan dengan kesihatan. Sebab kita faham bahawa apabila rakyat cergas, sihat, bermakna di situ kos untuk tanggungan kesihatan akan berkurang lah. Termasuklah kita sendiri. Kalau anak-anak kita sihat pun sebenarnya kos kita untuk ke hospital mungkin tidak ada langsung setiap bulan. Tetapi kalau anak kita tidak sihat, mana itulah kos-kos yang kita kena tanggung. Jadi sebab itu betapa pentingnya kita menggalakkan budaya gaya hidup cergas dan sihat ini kepada rakyat. Dan dalam masa yang sama juga sebenarnya kita boleh meningkatkan ekonomi, sebenarnya ekonomi negara. Apabila berlaku aktiviti-aktiviti berkaitan dengan sukan, pembelian peralatan sukan, makanan sukan dan sebagainya, aktiviti-aktiviti di sini akan berlaku pulangan ekonomi lah. Dan kita kena lihat perkembangan di seluruh dunia. Sebenarnya setengah-setengah negara itu sukan merupakan salah satu industri yang sangat-sangat memainkan peranan yang sangat tinggi kepada ekonomi negara. Sebab itu kalau kita lihat pemain pro pun sampai dibayar jutaan ringgit. Sebab ia akan menjadi sumber pendapatan juga sebenarnya kepada negara. Dan itulah hasrat kita, kalau boleh, hasrat kementerian untuk kita melahirkan rakyat berbudaya sukan ni. Okey, kita dah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Tuan tadi berkenaan dengan kajian mobiliti dan kesihatan kebangsaan. 84% rakyat Malaysia tidak bersenam. Wow, angka ataupun peratusan yang sangat tinggi itu, Tuan. Tinggi. Jadi ialah untuk kita mengurangkan peratusan ini daripada terus meningkat. Jadi apa antara inisiatif, aktiviti, program yang dilaksanakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara? Okey, selama ini pun memang Jabatan Belia dan Sukan Negara merangka pelbagai program-program ke arah
merakyatkan sukan kepada penduduk ataupun rakyat Malaysia. Sebenarnya kita merancang program, kita ada beberapa aktiviti utama, iaitu aktiviti berasaskan ketegasan, berasaskan rekreasi dan juga aktiviti-aktiviti sukan-sukan baru. Dan selain itu kita juga melaksanakan kursus-kursus seperti kursus kejurulatihan rekreasi, kursus sukan-sukan udara, sukan bermotor dan sebagainya. Banyak yang kita laksanakan, tetapi perkembangan itu kita kena lihatlah daripada masa ke semasa. Contohnya apabila kita melahirkan jurulatih senam aerobik, jurulatih rekreasi, bukan senang untuk kita mengekalkan jurulatih berkenaan. Pada suatu masa mereka akhirnya akan ada komitmen lain dan tak nak kita kena sentiasa kekalkan melaksanakan program-program seumpama ini. Dan hasrat kita kata tadi, contohnya beberapa bidang sukan ini sebenarnya ia memberi pulangan yang sangat tinggi kepada penggerak-penggerak atau peminat-peminat. Contoh kalau kita lihat aktiviti sukan pemotoran, memang kos dia sangat tinggi. Tetapi kita tahu bahawa sesuatu kejohanan itu dilaksanakan akan melibatkan banyak kegiatan ekonomi lain, aktiviti sampingan. Contoh kalau kita melaksanakan MotoGP, akan ada yang dapat menjual souvenir dan sebagainya, dan itulah hasrat kita sebenarnya, supaya dilihat sukan itu boleh mengembangkan ekonomi sesebuah negara itu. Dan kita ada juga fokus kepada sukan-sukan orang kurang upaya. Kalau kita lihat sumbangan di Paralimpik hari itu, kita ada 2 pingat emas, silap saya, dan kita ada gangster juga. Dan ini sebenarnya proses-proses yang dilalui untuk kita merangka ataupun menaikkan nama negara melalui bakat-bakat sukan yang akan kita ketengahkan. Dan itulah program-program. Dan untuk yang istimewanya pada 12 bulan nanti, inisiatif yang terbaik yang memang selalunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita adalah Hari Sukan Negara. Betul. Yang akan kita laksanakan pelancaran di peringkat kebangsaan di Putrajaya dan akan laksanakan juga di peringkat negeri-negeri. Dan inilah sebenarnya ruang dan peluang yang kita sediakan kepada rakyat untuk mengikuti acara-acara yang dirancang khas oleh kerajaan. Sebelum ini memang ada, kita faham bahawa ada pihak-pihak swasta yang menganjurkan larian, menganjurkan pertandingan. Tetapi pada kali ini kita menyediakan 64 acara jenis sukan. Wow. Bermakna ada sukan-sukan mungkin tidak popular sebelum ini, tetapi ianya ada. Dan sebab itulah kita bawa ke Putrajaya ini, kita fokus ataupun kita memberi peluang kepada rakyat untuk melihat dan mari mencuba sukan-sukan berkenaan. Dan kita percaya insya-Allah pada 12 hari bulan nanti acara ini akan dapat disertai oleh semua pihak lah yang berminat. Dan dalam masa yang sama juga untuk Sukan Negara ini kita mensasarkan 4.5 juta penyertaan di seluruh negara. Wow. Dan selalunya seperti biasa memang kita mendapat penyertaan yang paling ramai daripada Kementerian Pendidikan, sebab kebanyakan sekolah pelajar telah tahu bahawa Hari Sukan Negara ini mereka menunggu-nunggu Hari Sukan Negara untuk terlibat dengan aktiviti sukan di peringkat sekolah masing-masing. Dan selain itu juga sebenarnya sempena Sukan Negara kita ada program jualan istimewa barangan sukan. Bermakna kalau masyarakat yang berminat tentang pakaian-pakaian jenama tertentu boleh datang ke Putrajaya untuk mendapatkan pakaian-pakaian sukan yang sesuai untuk mereka lah. Wow. Dan ini satu peluang terbaik di mana kita tahu bahawa sekarang ni apabila menyertai suatu aktiviti sukan, mereka ingin mendapatkan satu cenderahati yang menarik. Jadi inilah peluang untuk mereka mendapatkan. Dan sebenarnya bila kita gunakan Hari Sukan Negara itu satu trademark KBS yang memang dinanti-nanti oleh masyarakat sebenarnya. Kalau kita buat program, dia aja tak baju Hari Sukan Negara. Itu selalu kita dapat. Betul. Betul, baju tu yang paling dinanti-nanti. Hari Sukan Negara. Sebab satu kebanggaan bagi masyarakat boleh menyertai Hari Sukan Negara lah. Sebagai oleh-oleh ataupun buah tangan untuk kita memperingati Hari Sukan Negara. Tidak nafikan ada yang mengumpul baju Hari Sukan Negara daripada edisi-edisi tahun sebelumnya dan ianya seolah-olah menjadi satu koleksi. Betul. Jadi ialah kita bercakap berkenaan Hari Sukan Negara, pelbagai acara yang pasti akan dilaksanakan. Mungkin kita nak memperincikan lagi berkenaan sambutan Hari Sukan Negara pada 12 Oktober ini nanti, apa yang menarik menanti para pengunjung dan kenapa mereka semua perlu hadir untuk kita memenuhi sasaran lebih daripada 4 juta yang hadir nanti. Okey, pada tahun ini kita ada tema Hari Sukan Negara pada tahun ini adalah Cergas Bersama. Sebab kita merasakan kita perlu mensasarkan semua golongan masyarakat. Tak kira sama ada warga emas, warga veteran, orang kurang upaya, wanita dan kanak-kanak. Sebab itu kita kata bila Cergas Bersama ni keseluruhan rakyat boleh terlibat. Jadi kita pun program-program kita selaras
berdasarkan segmen-segmen berkenaan. Kalau dahulu mungkin kita ada sukan untuk OKU ada 1 atau 2, sukan untuk warga emas kita ada 1 atau 2 sahaja, tetapi pada tahun ini agak banyak kita sediakan acara-acara berkenaan. Contoh kalau untuk sukan warga emas dan juga warga veteran, kita ada aktiviti walking football. Mana bermain football, bola sambil berjalan kaki sahaja, bukan berlari. Jadi ini satu cabaran sebenarnya kalau peserta-peserta itu masih ada tahap kecergasan tinggi. Kita akan lihatlah kesabaran mereka sebenarnya sangat menarik, sangat seronok. Sebab kalau yang fit memang mereka akan nak lari, tapi akan ada penalti lah, ada kesalahan-kesalahan yang bakal dikenakan. Sebab itu sukan-sukan ini didevelop untuk pelibatan semua masyarakat. Jadi pelbagai peserta boleh lihat. Dan kita ada, kalau untuk kanak-kanak, kita ada push bike yang agak popular sekarang. Basikal yang bukannya dikayuh dengan pedal, tapi ditolak dengan kaki. Itu juga sebenarnya satu perkembangan yang sihat, di mana kita dapati bahawa daripada program-program bakat seumpama itu, ia boleh dikembangkan ke peringkat lebih tinggi lagi lah. Daripada push bike, mungkin dia akan naik mini bike, motor kecil. Dan ini sebenarnya yang kita sasarkan supaya semua masyarakat boleh menyertai. Dan kita ada juga bola sepak orang kudung. Untuk kita beri ruang kepada golongan OKU, sebab kita faham bahawa di luar sana masih ramai lagi golongan istimewa ini yang masih segan untuk keluar ke hadapan masyarakat untuk terlibat dalam sukan. Sedangkan kita berpeluang cerah untuk mendapatkan pingat emas ke program Paralimpik dan sebagainya. Jadi sebab itu kita rangka program-program ini yang kita rasakan boleh menarik masyarakat untuk melihat dan mengetahui sukan-sukan tertentu. InsyaAllah. Itu yang kita namakan sebagai sukan untuk semua, untuk semua lapisan daripada golongan kecil sampailah golongan dewasa, termasuk juga golongan orang kurang upaya ataupun OKU. Jadi kepada anda semua ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut berkenaan sambutan Hari Sukan Negara, anda boleh terus saja ke laman media sosial dan juga laman Kementerian Belia dan Sukan. Dan kita harapkan melalui perkongsian pada hari ini untuk kita meningkatkan budaya bersukan dalam kalangan kita. Jangan bersukan pada hari sukan saja, tapi kita amalkan 365 hari setahun, sepanjang hidup kita, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita, Encik Abdul Aziz Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negara. Terima kasih. Terima kasih semua. Baik penonton.